Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Okay, hari ini kita nak menganalisa dan mengulas sedikit tentang dialog yang bertajuk Wahabiah, adakah aliran sesat atau aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Dialog ni dijalankan di Quips lebih kurang seminggu yang lalu dan saya ambil masa sikit untuk mengkaji dan menganalisa sebab dia sangat banyak perkara yang perlu diteliti. Saya tonton live tersebut pada hari kejadian itu dan selepas tonton live saya perlu tengok lebih kurang 3 kali full dari mula sampai habis untuk mendapat poin-poin yang perlu untuk diulas. Jadi saya akan mengulas secara selari iaitu pembentangan daripada ARG dan juga daripada Ustaz Saman Ali akan dinilai secara berselari sebelah-sebelah supaya kita nampak sama ada benda perkara-perkara yang telah di-cover oleh kedua-dua pihak. Analisa ini juga hanya akan dijalankan untuk 4 sesi. Sesi soal jawab penonton saya tak perlu buat analisa lah kot sebab ada kelakar sikit dekat situ. Jadi 4 sesi ini sahaja akan diulas iaitu pembentangan, kemudian interogasi, rebuttal dan juga pengulungan. Di hujung video ini saya akan memberi pandangan saya tentang siapakah yang menang, kalau kita nak kira menang lah, ataupun siapakah yang mendapat kelebihan dalam dialog ini. Jadi saya akan memberikan secara seimbang yang boleh untuk kita nilai bersama. Okay, kita mulakan dengan sesi pembentangan. Sesi pembentangan ini dimulakan oleh panel ARG iaitu Ustaz Engku yang mana beliau memberi takrif ataupun definisi terlebih dahulu. Ini perkara biasa dalam dialog ataupun apa-apa aktiviti akademik yang mana kita harus mendapat kata sepakat tentang tajuk, definisi dan takrif tajuk untuk dibahaskan. Ustaz Engku dia memulakan dengan memberi takrif tentang Wahabi, Ahli Sunnah wal Jamaah dan sesat. Perkataan sesat sebab kita nak kata aliran itu sesat, jadi perlu takrif apa itu sesat. Jadi lebih kurang 15 minit pertama tu untuk cover tentang definisi dan takrif sahaja. Pihak Salman Ali, Ustaz Salman Ali pula bermula dengan membuat persepsi macam biasalah, bertanya adakah pembentangan daripada ARG ni ada dinukilkan apa-apa kalam daripada Ibnu Abdul Wahab, dan sebenarnya ada walaupun dikatakan oleh Ustaz Salman Ali bahawa tak ada. Adakah dia tanya sini, ada anda dengar dinakal dari Ibnu Abdul Wahab? Sebenarnya ada, memang ada perkara yang dinakalkan oleh Ibnu Abdul Wahab yang disebut di dalam sesi pertama pembentangan oleh ARG ni. Kemudian ARG membawa fatwa-fatwa ulama dari negeri-negeri di Malaysia dan juga dari luar negara yang mengatakan bahawa Wahabi ini terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, membawa berbagai fatwa ulama lah, berbagai ulama yang disebut oleh Ustaz Engku. Dan Ustaz Salman Ali pula membawa juga Ustaz Salman Ali ketika sesi pembentangan Ustaz Salman Ali juga dia membawa beberapa pandangan ulama yang memuji Ibnu Abdul Wahab, yang mengatakan Ibnu Abdul Wahab faqih dan sebagainya. Memang ada beberapa ulama yang disebut oleh Ustaz Salman Ali. Jadi kedua-dua pihak membawa pandangan ulama. Di pihak ARG mengatakan fatwa-fatwa dari ulama-ulama pilihan pihak ARG, manakala Ustaz Salman Ali juga membawa pandangan ulama pilihan Ustaz Salman Ali. Ustaz Salman Ali juga mengatakan ulama-ulama yang dipilih olehnya itu adalah lebih baiklah sebab mereka itu dikatakan sebagai autoriti golongan-golongan tertentu. Manakala ulama yang dibawa oleh Ustaz Engku juga dilihat sebagai ulama-ulama besar, bukan sebarangan, dan jumlahnya banyak seperti yang dikatakan oleh Ustaz Salman Ali. Kalau 1-2 memang mudah nak ambil, tapi ARG membawa pandangan ulama ramai, lebih kurang 40 dikatakan bahawa mereka mempunyai 40 lebih pandangan ulama yang mengatakan bahawa Wahabi terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. So jadi dekat part ni kita
sukar sikit nak mengatakan pandangan ulama mana yang lebih sahih yang kita nak ikut kan. Jadi dua-dua pihak membawa pandangan ulama. Jadi kalau dikira kita boleh katakan sebagai strike off lah, dua-dua pihak strike off. Pandangan ulama ada yang kata Ibnu Abdul Wahab Wahabi terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ustaz Zaman Ali juga kata ada ulama-ulama hebat mengatakan Ibnu Abdul Wahab faqih dan bagus, baik dan sebagainya lah. Cuma dekat sini Ustaz Zaman Ali membawa nukil ataupun pandangan ulama terhadap Ibnu Abdul Wahab susuk tubuh. Dan pihak ARG membawa pandangan terhadap aliran. Jadi ada sikit perbezaan kat situ, tapi tak apa. Jadi dua-dua pihak membawa pandangan ulama. Kemudian disebut di sini oleh ARG bahawa yang dikatakan sesat terkeluarnya adalah sebab akidah, perkara-perkara akidah, bukannya perkara-perkara syariah. Kemudian dan yang paling besar kesalahan pihak Wahabi ini adalah sebab menyeleweng Al-Quran dan Sunnah. Memang dikatakan mereka mengikut Al-Quran dan Sunnah, standard lah, kita semua pun mengikut Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka kesalahan besarnya menyeleweng. Bila mereka menyeleweng kefahaman tentang Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka halalkan pula darah orang Islam. Nampak tak? Jadi bila dia halalkan darah orang Islam, dikatakan di sini pihak ARG membawa bukti bahawa Wahabi inilah Khawarij, kumpulan Khawarij yang mana mereka perang orang Islam tapi biarkan orang kafir. Dikatakan di sini. Dibawa dengan slide dan sebagainya lah. Slide tu boleh di-download kan di Facebook ARG. Jadi memang kita lihat sendirilah sekarang pun kalau orang-orang yang digelar Wahabi ni mereka suka attack orang Islam. Mereka persoal orang Islam sendiri. Within kita punya circle lah, dia attack. Orang kafir dia biarkan. Jadi itulah dia, sebab itulah dikatakan sebagai Wahabi. Kemudian Ustaz Engku meneruskan dengan menjawab beberapa soalan yang lain lah. Dalam sesi yang lain dulu ada isu tentang istighosah, tawassul dan sebagainya, minta dengan pokok dan sebagainya. Ustaz Engku cover untuk menjawab dan juga seperti memberi syarah tentang perkara tersebut, apa dia istighosah, apa dia tawassul, kenapa boleh dan sebagainya lah. Kemudian bagi pihak Ustaz Zaman Ali pula, dia ada menjawab tentang Khawarij, tapi di hujung pembentangan lah, di hujung-hujung pembentangan ada menjawab. Kemudian apa yang Ustaz Zaman Ali mulakan adalah dengan mengatakan pandangan-pandangan tentang ulama di dalam aliran Wahabi ini, mereka mempunyai khilaf sesama mereka. Jadi bila khilaf tu kita tidak boleh ambil lah khilaf tu sebagai pandangan pihak Wahabi, tapi yang kita nampak adalah khilaf tu adalah khilaf di kalangan aliran yang sama, bukan khilaf dengan aliran lain kan. Mereka sendiri pun mempunyai khilaf, tetapi adakah khilaf-khilaf itu antara mereka itu di dalam ruang lingkup Ahli Sunnah wal Jamaah? Nanti kita lihat Kemudian Ustaz Zaman Ali memberikan sedikit sejarah tentang Ibnu Abdul Wahab, pendek saja tak apa. Kemudian ada menyentuh tentang pelabelan. Ustaz Zaman Ali tak menjawab tentang apa yang disampaikan oleh pihak ARG, tapi mengatakan tentang ada orang melabel orang tentang Wahabi dan mereka yang dilabel. Jadi dia dah distract sikit lah, dia kalih attention tu kepada orang-orang yang kita panggil Wahabi tu sebagai D-label. Kemudian dia linkkan dengan perkara-perkara ataupun list, dia linkkan dia list yang Ustaz Engku dulu ada post ataupun forward di dalam Facebook Ustaz Engku, dia linkkan macam mana boleh ada list-list ni dan sebagainya. Jadi pembentangan Ustaz Zaman Ali tidak menjurus kepada menjawab sama ada Wahabi ini adalah aliran sesat atau tak, tapi lebih kepada divert the attention kepada mereka yang dilabel sebagai Wahabi dan list yang dipost oleh Ustaz Engku kan. Tentang Khawarij yang dijawab oleh Ustaz Zaman Ali, sebab dalam pembentangan pertama tu ARG ada mengatakan bahawa Wahabi ini adalah Khawarij. Jadi bila Ustaz Zaman Ali nak menjawab tentang Khawarij ni, dia lebih kepada
membandingkan Asy'ari pun buat perkara yang sama. Jadi ini adalah secara jawapan yang tidak akademik lah. Kalau kita terima jawapan macam tu, kita sendiri pun akan pandang sebagai seorang yang tidak mempunyai akademik. Sebagai contoh, apabila kita menyuruh seseorang, ini contoh je lah, ini perkara yang memang berlaku tapi di luar daripada cerita ni. Kalau kita nampak seseorang datang surau, tidak menyusun kasut, kita pun cakap kat dia, susunlah kasut. Kemudian apa yang dia jawab? Saya lihat dia pun tak susun. Kita nak nasihatkan dia supaya susun kasut tu. Kemudian dia kata, kalau nak nasihat aku, nasihatlah dia juga. Dia pun tidak susun kasut. Jadi jawapan macam tu kita tahulah. Kita tahu kalau jawapan macam tu kita sendiri pun tak suka dengar. Tapi digunakan oleh Ustaz Samad Ali untuk jawab tentang Khawarij, untuk jawab tentang pembentangan tentang takfiri, sebab Ustaz Engku pun mengatakan bahawa kenapa Wahabi terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah sebab mudah mengkafirkan orang. Kemudian apa yang dijawab oleh Ustaz Samad Ali, kafir-mengkafir ni semua golongan pun ada, jadi tak apalah sebab semua golongan pun ada, jadi kita tak bolehlah nak keluarkan Wahabi je. Kalau nak keluarkan Wahabi, keluarkan semua. Dia tidak menjawab tentang isu takfiri, kenapa takfir semua kan. Dia tak menafikan, tapi dia jawab macam tu kan. Kemudian isu perang juga, apabila pembentangan mengatakan bahawa Wahabi ni ataupun Ibnu Abdul Wahab ni, kalau kita tengok dekat sini, dia kata apabila pemahaman tak sama dengan dia, maka Ibnu Abdul Wahab ni menghalalkan darah orang Islam. Dia sebut macam tu. Kemudian dekat sini pun ada suka tumpahkan darah, suka bunuh. Kemudian yang dijawab oleh Ustaz Samad Ali adalah tentang perang. Ini bukan tentang perang. Yang disebut dekat sini bukan berkenaan dengan peperangan. Kalau kita tengok apa yang saya pernah buat video, saya terangkan bahawa dia sanggup pergi membunuh orang ketika nak tidur. Ketika orang tu tidur, dia hantar orang untuk bunuh. Ini bukan cerita tentang peperangan. Tapi Ustaz Samad Ali kata, okeylah, peperangan memang biasa kan. Apabila berperang, bunuhlah orang. Jadi dekat sini tak berapa kenalah jawapan tu, sebab pembentangan ni Haji mengatakan suka tumpahkan darah, suka bunuh dan halalkan darah apabila tidak bersama dengan pandangan dia tidak boleh berhujah, tidak boleh lawan hujah, hantar orang untuk bunuh. Ini bukan perang. Ini bukan tentang ketika perang. Okey, kemudian Ustaz Samad Ali bangkitkan isu perang, bunuh orang, dia kaitkan dengan Al-Ma'unah dan sebagainya lah, dengan tarikat pula. Dia cuba divert. Cara ni tak berapa baik lah, tak berapa akademik, ilmiah. Kita nak berbicara tentang Wahabi adakah aliran sesat atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Lepas tu dia kaitkan, dia divertkan. Mereka pun buat, tarikat pun buat, dia semua tak berapa okey. Kemudian dikaitkan pula dengan Ibnu Tumat. Ibnu Tumat tu pada tahun 500 lebih Hijrah. Ibnu Abdul Wahab ni adalah pada 1200 Hijrah. Tempoh masa pun dah jauh sehingga 700 tahun. Macam mana nak bandingkan Ibnu Abdul Wahab dengan Ibnu Tumat? Kan tak kena dah. Tambah-tambah pula apabila nak bandingkan imam, seperti yang kita sedia maklum bahawa Wahabi, imam dia adalah Ibnu Abdul Wahab, kepala kan. Ibnu Tumat ni siapa? Bukannya tokoh yang kita ikuti dalam akidah ataupun pembelajaran. Ibnu Abdul Wahab ni adalah ideologi dia, macam saya sebut tadi, adalah membunuh mereka yang tidak sefahaman kan. Ibnu Tumat ni adalah membunuh ketika perang. Mana boleh kita nak bandingkan, dia nak bandingkan Ibnu Abdul Wahab hanya 4-5 ribu orang bunuh ketika perang, sedangkan Ibnu Tumat perang membunuh seramai 17,000, 200 ribu. Mana boleh bandingkan perkara macam tu? Tak boleh nak bandingkan. Salah pembandingan tu. Ustaz Samad Ali sendiri juga menyebut bahawa kalau nak bandinglah imam dengan imam. Kan dalam sesi pertama pun dah sebut, dalam sesi kedua pun sebut, bandingkan imam dengan imam. Ibnu Tumat bukan imam terhadap aliran Al-Asy'ari ni. Mana boleh nak bandingkan Ibnu Tumat dengan Ibnu Abdul Wahab? Salah tu. Okey.
Okey, kemudian pembentangan ARG diteruskan oleh Kiai Nur Hidayat. Kiai Nur Hidayat memberikan list, ya, dia senaraikan satu-satu akidah yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kiai Nur Hidayat ialah dia mulakan dengan bercerita tentang tauhid tiga. Apa yang disebut di sini adalah tauhid tiga seperti yang difahami Wahabi. Dia tak kata pecahan tauhid tiga tu salah. Dia kata dekat sini kenapa terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, sebab salah satunya adalah tauhid tiga seperti yang difahami oleh Wahabi. Yang ni dijawab oleh Ustaz Samad Ali. Ustaz Samad Ali menjawablah tentang tauhid tiga tu. Dia mengatakan bahawa tauhid tiga, pecah tauhid tiga tu bukan satu isu, betul. Tapi intipati tauhid tiga yang difahami Wahabi itu adalah isu. Pecahan kepada tiga itu bukan satu masalah, sebab Ustaz Saman Ali juga mengatakan bahawa pecahan kepada 20 tu semua kan. Pecahan tu bukan masalah, tapi isi kandungan konten tu yang jadi masalah. Itu yang disampaikan oleh Kiai. Kemudian Ustaz Samad Ali ada membahaskan atau menceritakan tentang pembahagian tauhid tiga tentang rububiyah tu. Tapi perkara ni telah di-refute, telah dibantah dan dibantai jugalah oleh ARG dalam rebuttal. Kalau kita tengok dalam sesi rebuttal bab tauhid tiga ni, rububiyah ni, tentang macam mana mengatakan bahawa Abu Lahab lebih bertauhid dan sebagainya kan, tauhid rububiyah lebih beriman, semua dah dibantah oleh ARG di dalam rebuttal. Dan Ustaz Samad Ali juga menjawab baliklah itu dalam sesi rebuttal tu. Jadi dalam sesi pembentangan ni tak berapa terperinci sangat, tapi Ustaz Samad Ali ada melakukan kesilapan yang mana mungkin juga dia cuba nak spin kata-kata Qatadah dan juga Mujahid. Yang ni ada seseorang yang telah menjawab bagaimana Ustaz Samad Ali spin kata-kata ni ataupun silap, kesilapan dalam memahami apa yang disebut oleh Qatadah ni dan juga Mujahid ni. Yang mana jawapan ataupun penerangan ni saya akan post, saya akan copy daripada orang yang jawab tu, akan post dalam Facebook saya, Facebook Protagonist Insight, dan juga dalam Manhaj Nubuwah. Boleh tengoklah jawapan ni. Yang ni memang dah tersilap, walaupun jawab tapi dia tersilap nukil. Kemudian list daripada Kiai Nur Hidayat tu diteruskan Nur Hidayat teruskan memberikan senarai kesesatan yang dikatakan terhadap aliran Wahabi. Banyaknya kesesatan tentang tajsim, bagaimana pihak ataupun aliran Wahabi ni menjisimkan Allah, mengatakan ketinggian Allah secara fizikal, badan besar, kemudian ada menceritakan tentang jari, ada 5 jari. Semua ni dinakal ataupun disebut berdasarkan kepada ulama-ulama Wahabi, bukan hanya sebut saja, semua ada bukti-buktinya lah. Jadi ada jihah, duduk di arash, di kursi, yang mana ada perbezaan pandangan dekat situ, kemudian nuzul dari atas ke bawah. Banyak senarai-senarai tentang kesesatan Wahabi ni. Ni tidak dijawab oleh Ustaz Samad Ali secara terperinci. Ustaz Samad Ali cuma menyebut bahawa pembahagian ayat-ayat sifat ni oleh Ibn Taymiyah ni, dia sebut sikit, kemudian dia kata akan sambung. Tapi kita tengok sampai habis tak disambung lah, tak diterangkan oleh Ustaz Samad Ali, ataupun tidak dibahaskan satu persatu seperti yang disenaraikan oleh ARG. Apa yang Ustaz Samad Ali lakukan adalah dengan mengatakan bahawa orang yang kita cakap tentang Wahabi ataupun yang orang awam ni tak tahu pun tentang perbahasan ni. Betul lah, orang awam tak tahu bahawa apabila mengatakan bahawa Allah turun, naik turun dan juga mempunyai sifat 5 jari dan sebagainya, itu sebagai salah. Memanglah orang awam tak tahu. Sebab itulah kita kena bagi tahu. Jadi itu adalah satu jawapan yang tak kena juga, sebab mengatakan orang lain semua tak tahu, jadi kita tak perlu nak bahaskan. Memang tak dibahaskan pun tentang perkara ni dengan lebih lanjut. Apa yang dibawa oleh Ustaz Samad Ali adalah dia bawa kata-kata daripada
ulama, kata-kata ulama yang mengatakan, yang memuji Ibnu Abdul Wahab. Kemudian dia kata memandangkan ulama ni ulama besar dan gurunya dikatakan sebagai Syekhul Islam. Jadi dan ulama ni mengatakan Ibnu Abdul Wahab faqih, takkanlah ulama ni tak tahu apa yang dibentangkan oleh ARG ni semua kan. Dia sebut dekat sini, apa dia tak tahu pembentangan tu semua? Takkan nak potong pembentangan ARG dengan mengatakan ada orang dah puji dia, maka engkau kata tu semua, takkanlah orang yang puji tu tak tahu itu semua. Jadi tak kena lah. Banyak sangat cara jawab daripada Ustaz Samad Ali yang tak kena dengan cara ilmiah lah. Tapi kenalah dengan pandangan orang awam. Bolehlah jawapan macam tu, memang okey lah, betul juga. Takkanlah dia tak tahu nak kata ya, tak boleh macam tu. Kalau nak jawab tentang perkara-perkara ni perlu jawab satu persatu, sebab kita melihat bahawa dengan mengatakan bahawa Allah duduk kan, Allah nuzul, ketinggian Allah secara fizikal, itu semua sebagai kesesatan, tapi tak dijawab. Dan mengatakan orang tak tahu, orang lain semua tak tahu pun perbahasan ni, memanglah sebab itulah kita nak kena bagi tahu bahawa dengan mengatakan bahawa Allah mempunyai 5 jari, tangan, duduk atas kerusi, duduk atas arash, itu semua adalah salah dan sesat. Itulah kita kena bagi tahu. Jangan kata sebab orang tak tahu kita jangan sebut. Sebab anda yang pihak Wahabi yang mulakan membuka sifat-sifat ni kan. Kita dah sebut bahawa mutasyabihat kita jangan ulas, jangan terangkan kepada publik, jangan open. Tapi itu yang dimulakan. Perkara itu ada disebut di dalam sesi seterusnya lah. Kemudian perkara ini juga dijawab oleh Ustaz Samad Ali dengan bawa kritikan Imam Zahabi terhadap pandangan Al-Asy'ari pula kan. Dia tidak boleh menjawab secara terperinci bahawa apa yang difahami oleh Wahabi tentang ayat sifat yang seperti yang saya sebut tadi itu, tak boleh jawab bahawa itulah pandangan sebenar. Dia bawa kritikan orang terhadap pandangan Al-Asy'ari. Jadi cara itu sekali lagi saya sebut bukan cara ilmiah lah. Kalau cara ilmiah, bila orang mengatakan bahawa pandangan anda salah, anda mengatakan bahawa begini, pandangan saya betul sebab ini. Jadi nak kata ayat sifat, jika dia mengatakan bahawa betul apa yang pihak Wahabi sangkakan tentang ayat sifat tu, dia kena terangkan kenapa mereka sangka begitu. Bukan dia kata kau punya pemikiran yang sebenarnya salah, Asy'ari yang salah. Bukan macam tu, bukan macam tu untuk membuktikan bahawa anda betul. Okey, seterusnya ada satu lagi yang saya terlepas awal lagi, yang mana Ustaz Samad Ali dia cuba menyucikan, membersihkan Ibnu Abdul Wahab ni, nak mengatakan dia betul bertauhid betul dengan mengatakan, mengaitkan dengan budaya zaman itu. Budaya zaman itu yang mana mereka memohon, meminta kepada makhluk dan sebagainya, istighosah dan sebagainya. Dan dia mengatakan bahawa Ibnu Abdul Wahab ni lah datang untuk membetulkan kefahaman mereka, tauhid mereka. Yang mana di sini dia menerangkan bahawa istighosah tu memang syirik lah, syirik secara mutlak bagi pihak Wahabi kan. Tak kisah niat ke apa ke, tak peduli berkenaan niat. Dia kata kat sini, apa pun niat macam mana pun tak apa, semua tak boleh. Istighosah kepada orang mati lah, kepada orang hidup boleh, dia kata. Kemudian tawasul tu tidak dikatakan sebagai syirik. Jadi dia nak membersihkan, sebab budaya zaman dulu tu memang teruk sangat. Jadi Ibnu Abdul Wahab ni datang membawa tauhid yang sebenar. Cewa dia katakan. Jadi tapi ini memang banyak sepanjang sesi ni, sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, bab istighosah, tawasul ni semua ni, memang Ustaz Samad Ali dia banyak persoal, banyak nak mempertahankan bahawa syirik dan sebagainya. Tanya kepada Ustaz Engku, tanya kepada ARG, tapi in the end, selepas ARG terangkan dan sebagainya, in the end ketika pengulungan, anda boleh dengar Ustaz Samad Ali sendiri dia mengatakan bahawa dia memberi nasihat baik bahawa tawasul, istighosah jangan nak persoal lah, jangan nak mempersoal, jangan nak kafirkan. Jadi kalau kita tengok dekat sini awalnya pembentangan tu memang dia sendiri
mengatakan bahawa istighosah ni memang syirik kepada orang mati. Tapi akhirnya selepas habis kesemua sesi, Ustaz Samad Ali sendiri kata jangan persoal lah, jangan mempersoal lah istighosah ni, tawasul ni jangan persoal, jangan nak kafirkan. Jadi maksud dia dah berubah hati lah, selepas habis ujung dia berubah hati bahawa dia tidak lagi nampak seperti nak mengikut apa yang difahami oleh Ibn Abdul Wahab yang dikatakan membersihkan budaya pada ketika dulu. Okey, rasanya setakat itulah untuk sesi pertama pembentangan ni. Jadi kita masuk sesi kedua. Sesi kedua ni adalah sesi interogasi. Dia dimulakan oleh Ustaz Samad Ali, yang mana Ustaz Samad Ali sempat dalam tempoh yang diberikan ni sempat memberikan soalan sebanyak 12 soalan. Ikut pengiraan saya, mungkin di dalam soalan ada soalan tu saya tak kira lah. Jadi total soalan yang diberikan adalah sebanyak 12 soalan. Dan daripada penilaian saya lihat ada beberapa soalan tu tidak menjurus kepada tajuk, tapi lebih kepada personal yang attack, cuba nak attack Ustaz Engku secara peribadi, terutama soalan nombor 2 dengan nombor 3 anda boleh tengok sendiri, dan soalan nombor 6. Soalan nombor 6 tu juga adalah nak attack Ustaz Engku, bukan attack pemahaman bahawa Wahabi itu sesat, bukan dia nak attack Ustaz Engku. Lepas tu soalan nombor 4 tentang bid'ah dolalah, mungkin juga terhadap Ustaz Engku tentang pemahaman Ustaz Engku tentang bid'ah. Kemudian dikatakan bahawa siapa nak bid'ah boleh bid'ah, siapa tak nak silakan. Yang ni bab bid'ah ni 2 kali dia sebut ni. Siapa nak kata bid'ah katalah, siapa tak nak kata bid'ah, nak kata sunnah pun tak apa. Ini dalam sesi pertama pun dia ada sebut. Jadi saya akan ulas separately secara berasingan tentang kenapa kita tak boleh nak katakan bid'ah. Apa beza mereka kata bid'ah dengan kita ahli sunnah wal jamaah kata bid'ah? Apa beza dia? Kenapa kita terasa jika mereka kata kita bid'ah? Yang tu dalam asing. Kemudian dia tanya, ada soalan ni, boleh tak minta pada makhluk? Yalah, ini soalan nombor 6. Ini yang dikatakan sebagai nak attack Ustaz Engku. Sekali lagi nak ungkitkan kisah yang lama bagi pandangan saya lah. Okay, soalan 7, dia baca buku kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz tentang tawasul, tapi dia refer kepada tu, tanya tentang istighosah, yang mana kelakar lah. Macam saya cakap kan, dia tanya mempersoal nak hantam istighosah bahawa syirik dan sebagainya, tapi pada akhirnya dia mengatakan bahawa tak payah persoal, tak payah persoal, bahawa ini kalau mereka nak buat. Jadi kita boleh dengar sendirilah ketika pengulungan. Okey, kemudian nombor 8, dia tanya istawa boleh tak difahami dengan duduk, kan? Nak terjemah sebagai duduk ataupun nak, ini berdasarkan pada i'tiqad, kan? Yang ni dijawab juga dengan baik, bukan perkataan yang kita nak kata, tapi apa yang dilihat di dalam hati. Rasanya ini pun saya terpaksa buat secara separately, sebab bila kita dah cakap duduk, apa yang kita nampak? Boleh tak kita sebut duduk tanpa melihat ia duduk di dalam kepala? Faham tak? Jadi apabila telah dijawab oleh Kiai Nur Hidayat, bila kita nampak, kita rasa dalam hati nampak, bila kita sebut duduk, nampak seperti duduk manusia, itu yang dikatakan sebagai sesat. Jadi bolehkah kita sebut duduk tanpa ternampak dalam kepala bahawa seseorang itu duduk? Boleh ke? Okey, itu saya open untuk perbincangan selanjutnya lah. Itu soalan nombor 9 pasal kalamullah. Yang ni saya tak mau, saya harap anda semua juga tidak go into detail, tidak pergi melihat benda-benda macam ni lah. Bukan tahap itu. Saya tak tahu kenapa Ustaz Samad Ali nak bangkitkan perkara ni, sebab kita nak berbincang tentang Wahabi sesat atau tak. Dia nak bangkitkan perkara ni, lepas tu nak kata seolah-olah Asy'ari yang sesat, kan? Kat sinilah ketika dia kena tanya, nak bahas Al-Asy'ari ke atau nak bercerita tentang Wahabi, nampak dah jauh tersimpang dah, kan? Kita nak bahas Wahabi sesat, dia duk bercerita, oh bukan Wahabi sesat, kau yang sesat ni. Tak boleh, tak betul. Itu kita kalau nak pertahankan tajuk tu. Okey. Kemudian soalan nombor 10, dia bangkitkan lagi Ibnu Tumat, kan? Yang mana dia tak faham. Ibnu Tumat bukan
imam, bukan imam. Kita nak banding dengan imam Wahabi ni, Ibnu Abdul Wahab. Jadi perbandingan yang tak betul, kan? Perbandingan jauh. Jadi orang yang tak faham dia ingat betul juga kan, tapi tak betul. Ustaz Samad Ali dua kali dia sebut kalau nak bandinglah dengan imam, apple to apple lah, imam dengan imam lah. Ni nak banding Imam Wahabi dengan Ibnu Tumat yang bukan tokoh yang kita belajar tentang akidah, tentang ideologi, bukan. Jadi tak kena, perbandingan yang langsung tak kena. Saya tak faham kenapa orang tak boleh faham benda ni. Okey. Lepas tu 11 garis panduan dia tanya, garis panduan Wahabi untuk kafirkan orang. Kemudian mana buku dalam kitab Muhammad Abdul Wahab dalam jihad. Ini semua soalan dah dijawab lah. Jadi tak nampak kat mana ada 12 soalan ni yang mana yang nak mempertahankan bahawa Wahabi bukan aliran sesat. Tak ada, cuma lebih kepada nak divert attention kepada Al-Asy'ari. Kononnya Al-Asy'ari yang sesat sebenarnya. Nak buat macam itulah lebih kurang. Okey. Kemudian seterusnya interogasi kedua oleh ARG, oleh Ustaz Engku. Total saya tengok kat sini ada 15 soalan. Dan sebab bila saya sebut nanti orang kata saya berat sebelah, tapi memang soalan diberi oleh ARG semua tentang nak tunjuk kesesatan Wahabi. Fokus terhadap tajuk. Memang nampak 15 soalan kena. Jadi bukan nak berat sebelah atau tidak. Ini memang keadilan lah. Kita letakkan sesuatu pada tempatnya. Dan betul kita tengok kat sini 1 hingga 15. Soalan nombor 1, adakah Wahabi Aswajar? Lepas tu dia tanya adakah Salman Wahabi? Dia tanyalah sebab mempertahankan ni kan. Kemudian seterusnya lah, adakah ekstremis gagal bezakan ideologi dan individu? Apakah ekstremis Wahabi? Siapakah ekstremis Wahabi kan? Lepas tu soal tentang istighosah, ada tak Wahabi dalam mensyirikkan istighosah? Wahabi yang tak ekstrim siapa dia, siapa, semua tentang Wahabi kan? Memang berkenaan dengan Wahabi. Itulah topiknya kan. Jika nak katalah ada orang nak kata ada juga soalan yang terkeluar. Memang adalah satu kot. Mungkin saya boleh kata satu, iaitu dia tanya adakah Ustaz Salman Ali seorang Wahabi. Itu mungkin bolehlah kalau orang nak keluarkan daripada nak mengatakan terkeluar tajuk ke apa kan. Sebab itu satu adalah satu soalan yang tentang Ustaz Salman Ali kan. Okey. Kemudian ada soalan kenapa minta tolong orang hidup tak syirik tapi orang mati syirik. Ini fahaman tentang Wahabi. Okey. Kemudian disebut tentang salah faham tentang bid'ah tapi tak diuraikan panjang lah. Okey, tabaruk, tauhid 3, kemudian pasal Abu Jahal bertauhid rububiyah, kemudian definisi ibadah di sisi Wahabi, yang ini tak sempat. Okey. Itu tentang sesi interogasi kedua pihak kan, kita dah tengok. Okey, sekarang kita masuk sesi ketiga, rebuttal. Okey, rebuttal ni pun kita tengok dimulai dengan ARG kan. Ada beberapa rebuttal lebih kepada penerangan oleh pihak ARG, yang mana mereka berkata bahawa pihak Ustaz Salman Ali tidak faham tajuknya adalah aliran Wahabi, bukannya tokoh Ibnu Abdul Wahab. Jadi tapi Ustaz Salman Ali jawab dekat kedua lah bahawa dia dua-dua pun dia cover aliran, dia cover tokoh Ibnu Abdul Wahab. Okeylah, tak apalah kan. Kemudian ada beberapa dekat sini internal Wahabi, antara Wahabi pun berbeza kan. Allah berjarak, Allah saiz besar, bertempat. Mereka pun, antara mereka sendiri pun tak mencapai kata sepakat yang mana satu. Ini walaupun khilaf di antara mereka, seperti Ustaz Samad Ali kata, ini kan khilaf, ialah khilaf antara mereka pun, khilaf tersebut sendiri pun adalah perkara-perkara yang sesat dah. Walaupun ada yang percaya bahawa Allah bercahaya fizikal, ada juga yang kata macam tu. Itu pun dah consider ni kan. Okey, kemudian di sini
dikatakan bahawa jangan bicara mutasyabihat, kan. Tapi sebab Wahabi, pihak sana yang buka dulu cerita ni, jadi pihak sini terpaksa nak menerangkan bahawa pandangan tersebut adalah salah, tak betul. Jadi kita terpaksa terangkan. Jika kita tak terangkan bahawa pandangan tentang Allah bertempat dan sebagainya, yang ada tangan, ada wajah, ada kaki, ada duduk, besar-besar, bercahaya, fizikal cahaya ni semua ni, kalau kita tak terangkan bahawa pandangan-pandangan tersebut salah, nanti asatizah yang membawa pandangan ini akan berleluasa lah membuat kuliah dan sebagainya, nak menerangkan Allah macam mana, tunjuk begitu begini, kan, seolah-olah Allah tu adalah makhluk. Itu semua akan jadi lebih teruk. Jadi terpaksalah kumpulan-kumpulan asatizah aswaja ni menerangkan bahawa tak boleh, benda-benda macam ni salah. Itulah tujuan terpaksa lakukan benda ni. Jadi mereka yang buka. Kemudian terus dengan perkataan ilah dan rob, pasal roboh kubur, istighasah, tawasul, kan, tabaruk, terangkan balik. Jadi lepas penerangan ni kita tengoklah bahawa Ustaz Samad Ali pun akhirnya waktu pengulungan dah berubah hati, bahawa kata ini tak perlulah kita nak kata sesat ataupun kafir. Dan adakah Wahabi ikut Salafi, Salaf, tak ada penerangan banyaklah ribata ni terangkan. Kemudian ada takwil dan tafwid, riwayat dhaif diguna untuk akidah yang mana salah, sedangkan hadis-hadis dhaif dalam syariat ataupun dalam perkara furuk dia orang tak bagi, tapi dalam akidah yang penting ni dia orang guna, kan. Kemudian hadis Allah duduk ni tidak marfu', lepas tu taklid, dan tak ada ulama yang kata istighasah tu syirik. Yalah, akhirnya Ustaz Samad Ali pun mengakulah benda tu. Kemudian dibata Ustaz Samad Ali, dia terangkan kembali perkara yang sama apa yang AIG dibatakan. Dia cuba jawab semula tauhid uluhiyah, rububiyah, kemudian adakah tauhid orang kafir lebih baik daripada tauhid orang Islam. Yang ni dia ialah, kemudian dia kata pihak AIG main bahasa. Saya rasa tak tahulah main bahasa dekat mana, sebab penerangan memang bila kita terang secara terperinci setiap perkataan yang digunakan itu pentinglah. Jadi tapi Ustaz Samad Ali kata pihak AIG cuba main bahasa. Kemudian ayat muhkamat mutasyabihat ini apa yang dibatalkan oleh AIG, Ustaz Samad Ali cuba nak jawab. Kemudian pembahagian tauhid 3, tauhid 20, tak ada salaf yang bahagikan, betul. Dia pun mengaku ia bukan berkenaan tauhid 3 atau 20 tu, tapi pengisian tu yang penting. Kemudian kesan sesuatu perbuatan, adakah api itu memberi kesan dan sebagainya. Ini memang ada kesilapan dari segi penerangan dan kefahaman Ustaz Samad Ali. Saya dah masukkan di dalam Facebook penerangan sepatutnya apa yang, dan apakah kesilapan ataupun silap faham. Tapi Ustaz Samad Ali pun sendiri pun kata kena cek semula. Dia pun dia pun kena cek semula, tapi dia beri penerangan panjang walaupun dia tahu dia pun tak sure, kan. Okay, kemudian tentang perang, kemudian tentang takfir, kan. Seperti biasalah dia kata mereka pun buat, so Wahabi pun buat, sama-sama buat, tak apa. Kemudian banyaklah takwil dia ulang balik bahawa yang dikatakan takwil bukan takwil tapi isbat, kan, istawa, ada 3 maksud. Semua yang tadi itu dia jawab balik dengan pandangan sebelah sini. Jadi dekat sini maksud dia kita kena tengok kedua pihak lah, kefahaman Ustaz Samad Ali menerangkan dengan kefahaman dia, kemudian pihak AIG menerangkan dengan kefahaman pihak AIG, kan? Jadi kat sini tabaruk, istighasah, semua ni ialah seperti yang saya cakap tadi, saya ulang. Di akhirnya ketika pengulungan, Ustaz Samad Ali pun mengaku bahawa tak boleh nak kafirkan benda ni. Saya harap semua orang dengarlah, jangan buat lagi lah. Tafwid, kan, tafwid pun pihak AIG terang seperti lain, Ustaz Samad Ali terang seperti lain. Jadi kita tengok sendirilah yang mana satu yang kita boleh terima. Kemudian jisim, sama ada Allah berjisim atau tak, makan, ada 2 maksud dan sebenarnya. Duduk, istawa sebagai duduk, tidak sahih, kan. Itu semua tak apalah, mereka masing-masing memberikan penerangan dengan pandangan masing-masing. Okey.
Kemudian akhirnya adalah pengulungan. Pengulungan ni dimulakan oleh Ustaz Samad Ali, yang mana dia mengatakan bahawa bagi pandangan dia, Wahabi ni termasuk dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan Ahli Sunnah wal Jamaah ni ada 4. Okey, ulama mengatakan 3 je, tapi dia kata ada 4, iaitu Al-Asy'ari, Maturidi, Asari dan juga Wahabi. Dalam pengulungan oleh ARG mengatakan 3 lah kan. Cuma apa yang ditambah oleh Ustaz Samad Ali adalah Wahabi, salah satu daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana Wahabi bukan Asari. Jadi Ustaz Samad Ali meletakkan sendiri Wahabi di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah dengan mengatakan bahawa ia bukan Asari. Sebab itulah Ustaz Samad Ali mengatakan dia Asari tapi bukan Wahabi. Sebab pada pemikiran Ustaz Samad Ali, Wahabi itu asing, Wahabi itu bukan Asari. Faham Jadi kemudian ialah dalam pengulungan ni lah Ustaz Samad Ali mengatakan nasihat baik, tawasul istighosah, jangan nak persoal lah. Dia nasihat kepada semua lah, kepada orang yang duk persoalkan tu boleh tutup mulut lah sekarang kan. Ustaz Samad Ali sendiri kata jangan bersoal, jangan kafirkan. So biarlah orang-orang yang nak buat tu, cuma fahamkan lah. Kalau tak faham, jangan jangan persoal. Kemudian di akhirnya Ustaz Samad Ali juga mengatakan Asy'ariyah juga dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Memanglah Asy'ari dalam Ahli Sunnah wal Jamaah kan. Kemudian di pengulungan oleh ARG berpegang kepada pegangan dia bahawa Wahabi sesat. Sesat bukan kafir, dia kata. Sebab Ustaz Samad Ali banyak menyebut tentang kafir kan. Ini sesat bukan kafir. Jadi dia tetap mengatakan bahawa Wahabi sesat, tak termasuk dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Berbeza, mengatakan berbeza okey, sebab Ustaz Samad Ali kata berbeza. Yalah, berbeza okey, tapi bercanggah tu yang tak okey. Kalau bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, mana boleh jadi Ahli Sunnah wal Jamaah kan. Kalau berbeza saja okey, itu dia yang salah faham. Bukan berbeza dengan bercanggah, tu lain Itu kena faham sikitlah. Kemudian dikatakan bahawa Salafi Wahabi ni mengikut kajian hanya 8% sahaja di seluruh dunia. Saya rasa pengulungan ni memang kita lihat telah bertenang, seperti air yang bah telah surut kembali kedua-dua pihak. Ustaz Samad Ali pun dengan nada yang lebih relax kan. Jadi kita lihat bagaimana, siapakah yang telah mencapai objektif, siapakah yang telah menang, jika kita nak kata boleh ada pihak menang lah. Jadi bagi pandangan saya sendiri, saya lihat pihak Ustaz Samad Ali telah berjaya mendapat persepsi orang ramai, orang yang tidak mempunyai ilmu yang kukuh tentang agama Islam ni akan melihat bahawa hujah-hujah Ustaz Samad Ali itu dengan persembahan yang menarik, dengan poin-poin walaupun ada yang salah, nampak macam confident betul. Jadi nampak persepsinya Ustaz Samad Ali menang lah. Mungkin juga ada yang setengah-setengah pihak yang tidak berapa bijak, tidak mempunyai kedalaman ilmu, yang dulunya melihat bahawa Wahabi ini memang sesat. Mungkin dengan persembahan Ustaz Samad Ali ini mereka telah boleh melihat bahawa konon-kononnya Wahabi ini boleh diterima. Jadi dari segi persepsi Ustaz Samad Ali menang lah. Tapi dari segi fakta, poin-poinnya, kalau saya boleh lihat poin-poin satu-satu menjurus kepada topik, berpegang kepada topik, tidak deviate banyak sangat, adalah ARG. Poin-poin ARG adalah exactly sama seperti apa yang diharapkan daripada tajuk dialog ini. Semuanya tentang Wahabi, sama ada dia sesat atau tidak. Dan kita lihat bagaimana poin yang paling penting tentang kesesatan antaranya adalah tentang tauhid itu, dan juga tentang ayat-ayat sifat. Kita lihat memang pihak Ustaz Samad Ali tidak dapat menjawablah, berpusing-pusing dari benda yang lain, kemudian attack orang. Jadi kalau kita banding dengan perkara-perkara macam tu, kita boleh lihatlah kedua pihak menang dengan objektif masing-masing. Okey, setakat itu dulu. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.